Sebenarnya dia ni ada buat benda yang baik, dan baik itu Allah balas dekat nak mati, sehingga kan bila dia mati masuk dalam kubur, lagi dekat nak mati, lagi banyak harta yang dapat, lagi banyak rezeki dalam hidup dia, dan kebahagiaan hidupnya semakin bahagia. Kita tengok hidup keluarga dia tu bahagia sungguh dalam keadaan itu, daripada keamanan dirinya, sehingga aku mendapat kebaikan seberat sebiji atom saja. Yang ada saat yang dia nak mati itu sebesar zarah je kebaikan yang masih lagi berbaki pada dia. Jika masih ada satu kebaikan yang tersisa pada dia, aku akan memudahkan kematian dia, sehingga dia menghadap aku seperti saat dia di dalam keadaan yang tidak memiliki kebaikan apapun yang dijadikan alat pelindung dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan bila dia mati itu masuk saja dalam kubur, tak ada kebaikan yang boleh mempertahankan dia daripada azab kubur yang akan dilalui pada diri dia saat yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Mengingat betul-betul ya perhatian sekian pada diri kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang yang sukar kematian dia tu, tapi dia orang soleh. Kita nampak dia susah. Mengapalah orang soleh macam ni pun jadi susah nak menghadap depan Allah, sampai peringkat nak kena buka atap di setengah-setengah orang. Kadang-kadang nak kena panggil tok-tok bomoh dan sebagainya. Jangan buat kerja-kerja demikian. Tetapi sebaliknya, bila orang-orang soleh ini, dia semakin dekat dengan masa kematian dia tersebut, Allah balas segala kesilapan dia tersebut dekat dengan mati dia. Allah sempitkan nafas dia, Allah jadikan sukar. Semua tu Allah nak kafarah dosa dia, sehingga kan tak ada sebab untuk dia dihumban ke dalam neraka Allah. Dan semua sebab-sebab yang ada hanya melayakkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang lawan Allah ni, kadang-kadang dia tak semayang, kadang-kadang dia tak tutup aurat. Dekat nak mati dia tu nampak baik, elok je. Elok dia ni kan apa? Dia pernah bersedekah, dia pernah berbuat baik pada orang, dia pernah sampai peringkat bila dia dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, tak tersisa apa-apa lagi. Masuk saja dalam kubur, tak ada lagi amalan yang boleh mempertahankan diri dia, mempertahankan yang disebut dengan tubuh badan dia daripada dihumban ke dalam kawah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Zaid Ibn Aslam pernah berkata, jika masih ada suatu dosa pada diri seorang mukmin yang tidak tersentuh oleh amalannya, maka akan disukarkan baginya kematian sehingga dengan sakaratul maut, dan kesulitan itu dapat mencapai darjat syurga. Sesungguhnya orang kafir jika telah berbuat baik di dunia, maka akan dimudahkan kematian dia untuk menebus pahala kebaikannya di dunia, dan seterusnya berjalan terus menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni jangan keliru di kalangan orang mukmin. Kita ni kan kadang-kadang kita keliru. Kita tengok dia ni ustaz, dia ni ustazah, tapi dekat nak mati pun susah juga kita sebut. Tak, bukan. Dia sebenarnya bila dia ustaz ke dia ustazah tu, bila dekat nak meninggal dunia tu, ada yang keburukan yang pernah dia buat tu, Allah balas di dunia. Allah balas. Waktu mana Allah balas tersebut, dia mati ni, dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lagi dosa-dosa. Bersih saja dia menghadap depan Allah. Kita pula pelik. Ada orang yang tak tutup aurat, berjoget. Dalam TikTok tu ada penuh je yang disebut dengan apa dia, joget-joget dia, tari menari dia, dan juga kata benci dia, mulut yang hodoh. Dekat nak mati, tiba-tiba nampak mudah je dia mati. Tak, sebenarnya dia ni ada buat benda yang baik, dan baik itu Allah balas dekat nak mati, sehingga kan bila dia mati masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi ni, dia masuk dalam kubur, tak ada alasan lagi untuk Allah tidak mengazabkan dia, dan senang untuk dia diazab oleh Allah dan dihumban dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan diberi ganjaran atas segala sesuatu sampai penderitaan ketika menghadapi kematian. Ni orang mukmin ni Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada dia ganjaran-ganjaran pada diri dia. Sesungguhnya seorang mukmin
akan diberi ganjaran atas setiap amalan yang kamu buat. Kita buatlah apa saja yang kita buat. Dan sampai dan kemuncak di mana Allah balas penderitaan terhadap ketika mana menghadapi kematian, supaya dosa-dosa dia sudah terhapus di atas dunia dan dia masuk dalam kubur dalam keadaan sebersih-bersihnya menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buraidah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin, tanda dia ni ahli syurga, salah satu tanda dia berpeluh di atas dahi. Kita doa mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Ini tanda di kalangan orang mukmin ini. Salman Al-Farisi meriwayatkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, perhatikanlah seseorang ketika menghadapi kematian sebanyak 3 kali. Bila kamu jumpa dengan orang nak mati, kamu tengok 3 kali pada muka dia. Tengok tu, orang tu nak mati tu sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jika di dahinya berkeringat, kalau sekiranya berpeluh di atas dahi dia, kedua mata dia mengeluarkan air mata, mengalir mata keluar daripada mata dia saat mana dia nak menghadap depan Allah, dan hidungnya kembang kempis. Hidung dia tu kembang kempis saat mana dia nak menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu menunjukkan rahmat daripada Allah yang turun bersama dengan dia. Tu dia sedang mendapat nikmat rahmat Allah yang mencurah-curah pada diri dia. Rahmat itu maknanya apa dia? Kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kasih sayang dia, peluh atas dahi, kemudian mata dia mengalir, hidung dia kembang kempis. Tengok tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sedang turun pada dia jika ia mendengkur dengan dengkuran anak unta yang sesak. Katakanlah dekat nak meninggal dunia, waktu mana melalui sakarat itu bunyi macam bunyi anak unta yang sesak. Wajah dia hitam kelam, menakutkan. Muka dia tu pucat lesi, takut. Nampak demikian, dan mengeluarkan buih pada bahagian pinggir mulutnya. Berbuih keluar. Lepas pada mati itu keluar buih. Na'udzubillah min dzalik. Daripada bibir dia ni keluar buih. Yang demikian itu menunjukkan azab Allah daripada Allah yang menimpa padanya, yang menunjukkan dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. 2 tanda ni. Ni penting ni. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab An-Nawadil Usul dalam kitab Nawadil Usul yang menceritakan keadaan yang demikian.